Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني وشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita rafa'kan kesyukuran pada malam ni. Kita sambung kitab Minhajus Salam, muka surat 15, Rumi, Jawi 7. Jawi surat 7. Kita bahas apa ni? Oh, kita dah masuk bab fiqh dah. Kita dah masuk satu perenggan. Ini perenggan yang kedua pula. Pada menyatakan bersuci, itu perenggan yang kedua. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan tersimpan air yang suci menyucikan itu pada perkataan setengah ulama, air yang turun daripada langit dan air yang terbit daripada bumi. Kita bahas sebelum ni berkaitan dengan air, dan tidak sah undur balik kejap, dan tidak sah wuduk dan mandi, maksud itu mandi wajib, dan menghilangkan najis itu melainkan dengan air yang suci atau air mutlak lah. Suci menyucikan. Apa maksud air suci menyucikan? Air mutlak. Apa maksud air mutlak? Takrif dia, tengok apa dia. Air yang tidak jatuh najis padanya, air yang tak masuk najis, dan tidak bercampur ia dengan satu benda yang suci. Dia tak bercampur dengan benda yang suci, tak larut dengan benda yang suci. Dan bukan juga air yang sedikit yang terpakai pada basuhan fardu. Itu takrif dia. Takrif yang pertama kita mengaji sebelum ni. Apakah takrif air mutlak? Air mutlak adalah air suci dan menyucikan. Apa lagi? Apakah takrif air mutlak? Air mutlak adalah air yang suci menyucikan. Satu, air suci dan menyucikan. Air suci dan menyucikan tu apa? Air mutlak. Okey. Apakah maksud suci dan menyucikan? Air yang tak masuk najis, air yang tak bercampur benda lain, tapi benda lain tu suci, air yang bukan lebih basuhan wuduk yang fardu, yang wajib, ataupun basuhan mandi wajib yang pertama. Begitu juga basuh najis yang apabila dah tak ada najis, bau, warna dan rasa, lalukan air. Itu adalah takrif, tapi panjang takrif dia. Apakah? Kita kalau macam periksa kan, berikan definisi air mutlak, ataupun berikan definisi air yang suci menyucikan, kurungan mutlak. Berikan. Nak takrif tu. Kalau ikut yang perenggan pertama, takrif dia adalah air mutlak ataupun air suci yang menyucikan adalah apa dia takrif dia? Air yang tak masuk benda najis, air yang tak campur dengan benda lain. Benda lain tu suci lah. Kalau benda lain tu najis, dah masuk dalam kategori pertama. Ulang balik. Air suci menyucikan atau air mutlak adalah air yang tak masuk benda najis, air yang tak masuk najis, air yang tak masuk benda lain yang suci. Yang ketiga, bukan balance baki daripada uduk, mandi wajib, basuh najis. Panjang takrif. Okey, tengok takrif kedua. Dia ada takrif kedua.
dan tersimpan air suci. Bahasa lain, dan tersimpan air suci menyucikan itu. Maksudnya ada setengah ulama dia mentakrifkan apakah air mutlak. Yang tadi itulah. Dia bukan takrif macam tadi. Air mutlak adalah, dia kata perkataan setengah ulama, adalah air yang turun daripada langit, terbit daripada bumi. Itu adalah air mutlak. Ini dari segi takrif. Jadi dua takrif ni masyhur. Saya ingat saya pernah belajar kedua-dua takrif. Pada budak-budak dulu belajar takrif air mutlak adalah yang 7 tu lah. Air yang turun daripada langit, yang keluar daripada bumi. 3 daripada langit, 4 daripada bumi. 3 daripada langit, hujan, embun, salji. 4 daripada bumi, laut, sungai, mata air, perigi. Sebenarnya mata air dengan perigi tu sama je kan. Tak apalah, dah dalam kitab tulis gitu, kita baca je lah. Jadi itu adalah takrif air mutlak. Tapi yang tepat atau yang muktamadnya bukan yang ini. Tapi itu air mutlak juga. Air laut adalah air mutlak, air embun adalah air mutlak, salji adalah mutlak, hujan adalah mutlak, laut, sungai, mata air, perigi semua air mutlak. Kita bukan cerita air mutlak, kita cerita takrif, definisi. Definisi yang muktamad yang satu tadi. Tapi yang panjang tadi lah. Air mutlak adalah air suci menyucikan, iaitu air yang tak campur najis, tak campur benda najis, tak masuk benda suci, tak bercampur benda suci, dan bukan bekasan daripada wuduk, mandi wajib dan basuh najis. Itu yang muktamad. Okey. Dan apabila bercampur ia, bila air mutlak tadi bercampur ia dengan suatu daripada benda suci. Air mutlak campur satu daripada benda suci. Benda suci ada dua. Satu benda suci beku, satu benda suci apa dia panggil? Tak panggil cair, bukan. Bukan. Beku tu bukan lawan cair, saya sebut beku tadi tu. Pepejal. Maksud beku tu pejal. Masa dulu. Bukan beku lawan cair. Maksud beku tu adalah pepejal. Benda suci ada dua. Satu pepejal, satu bukan pepejal. Kita kata gitulah. Jangan cakap cair. Sebab bila kita sebut lawan dia bukan pepejal, kadang-kadang dia serbuk. Serbuk tu kita panggil pepejal juga. Bila masuk air kan hilang. Jadi tak boleh kita panggil cair. Kalau kita panggil cair, kalau yang serbuk dia tak panggil cair. Tapi hukum sama. Jadi yang tepatnya adalah air mutlak bila bercampur dengan sesuatu, dia bercampur terbagi pada dua. Satu, dia bercampur benda pepejal. Satu lagi, dia bercampur menyebabkan yang bercampur tu hilang. Kalau pepejal, boleh keluarkan balik pepejal tu. Kalau ini dia panggil suci, masuk dalam air. Dia panggil air mutlak bercampur dengan pepejal. Tapi boleh ambil tak pepejal tu? Boleh lah ambil, sebab tu namanya pepejal. Satu lagi, dia bukan jenis pepejal, dia jenis hilang. Masuk-masuk hilang. Mungkin cair. Contohnya daun pandan, air daun pandan, kita blender daun pandan, ambil air hijau dia tu. Ambil air hijau daun pandan, air dia. Jadi perah lah maksudnya. Tak campur air sangat pun. Kata nak dapatkan parti sungguh. Kalau campur air dah cair. Dia tak campur. Dia ambil banyak-banyak, kemudian dia mesin ke tumbuk ke, sehingga kan dapat parti sungguh tanpa campur air walaupun sedikit. Okey. Masuk dalam air mutlak. Itu dia panggil yang bukan pepejal. Maka pandan tadi, air pandan tadi hilang. Dekat istilahnya dia panggil air mutlak bercampur dengan yang bukan pepejal, yang bukan beku. Dan tak boleh, dah masuk tak boleh keluar balik. Yang satu lagi dah masuk boleh keluar balik. Dia panggil pepejal lah. Jadi kalau kita tengok ada dua keadaan lah. Kalau daun pandan, ambil daun pandan, kita masuk dalam air, boleh keluar kan? Maknanya pepejal. Kalau dah bukan proses, dah perah pula, dah tumbuk, dah mesin blender apa semua, keluar sama juga. Extract dia panggil, extract dia, kemudian ambil bos titik je. Tak boleh keluar dah pandan tu. Okey. Kalau kita ambil daun pandan, 1, 2, bubuh dalam air, selang beberapa lama, keluarkan pandan, boleh keluarkan. Dan bau air tu, bau pandan. Agak-agak lah, tapi bau lah pandan. Kalau kita extract tadi pandan, bubur titik, bau juga. Dua-dua berbau, tapi hukum berbeza.
Apa hukum beza? Mari kita tengok apa hukum beza dia. Dia kata kat sini, dan apabila bercampur ia dengan suatu daripada benda yang suci yang hancur suku-sukunya, seperti air madu dia bagi. Saya bagi contoh tadi bukan air madu, air ekstrak pandan. Dia bagi contoh air madu. Air madu tu masuk madu bukan ambil air campur madu kan. Bahasa dulu air madu tu madu lah. Madu. Cecair madu. Jadi ambil madu. Madu tu suci. Masuk dalam air. Bila masuk dalam air mutlak, hilang, tak boleh keluarkan balik. Itu satu cara ia bercampur. Hukum dia nanti dulu. Kita ambil cara bercampur tu. Yang kedua, cara bercampur yang kedua. Bukan. Masih lagi nak cerita. Yang tinggal setengah daripada suku-suku hancur padanya. Seperti kuma-kuma. Setengah kitab kum-kuma. Setengah kitab kuma-kuma. Kuma-kuma ataupun kum-kuma. Kadang-kadang ada nampak macam pepejal. Tapi bila campur, dia cuma tinggal separuh. Separuh lagi boleh buat keluar. Contohnya, dia bagi contoh. Tapi berbeza. Kalau kita masuk daun pandan, dia tak tinggal apa-apa. Maksud dia tak ada, daripada daun pandan tu tak ada pun tinggal dalam air. Dia cuma tinggalkan bau. Itu tak kira. Itu dia panggil tak tinggal apa-apa. Yang ini dia kumkuman ni apa? Tak tahu. Za'faran. Safran. Orang dulu, orang Melayu panggil Safran. Betul. Safran tu itu bahasa Inggeris. Kan? Za'faran bahasa Arab. Bahasa Melayu. Tu ada kuma-kuma. Kata orang Melayu. Orang Melayu tak kita cakap. Ataupun kum-kuma ataupun kuma-kuma. Ini kalau dulu saya ingat lagi, kecil tu tahun 85, 86, darjah 1, darjah 2 macam tu. Bila mak suruh beli benda ni lah, kum-kuma ni, pergi kedai India. Kedai Aci. Kum-kuma satu dia bagi. Nak buat apa? Nak masak nasi biryani yang nak kasi warna kuning tu. Sekarang bubuh pewarna aja. Ni dulu originalnya. Nasi biryani, nasi Arab kan, dia bubuh tu. Beli. Tu kum-kuma bahasa dulu, kum-kuma. Ingat lagi lah. Lepas tu orang tak kerti lah. Sebut kum-kuma, kuma-kuma tak tahu dah apa. Okay, jadi kalau tahu za'faran tu dia pepejal. Tapi bila dia macam akar, macam daun, bukan macam tu lah, macam rambut tu, macam akar lah nak kata apa tu. Okey. Bila kita masuk, dia jadi color air tu, warna kuning. Bila boleh buat keluar. Dia ada tinggal tak? Ada tinggal color. Itu dia maksud tu. Apa dia kata tu? Atau yang tinggal setengah daripada suku-suku. Hancur padanya. Hancur tu masuk larut lah. Maksudnya, bila masuk, setengahnya tinggal, setengah boleh buat keluar. Yang tinggal tu apa? Color, warna. Yang boleh buat keluar, benda tu lah. Benda, sebut lupa apa nama tu. Okay. Dia punya gambut tu lah. Apa dia panggil? Tahu tak? Pernah tengok tak? Saffron. Yang original. Dia macam... nak cakap apa? Macam jalitik. Lebih kurang. Itulah. Jadi dia daripada bunga. Okey, sekarang ada berubah. Cerita apa ni? Cerita air mutlak masuk sesuatu. Sesuatu tu suci. Masuk pula pertama cara terus hilang tak boleh buat keluar. Cara kedua hilang separuh boleh buat keluar lagi. Hukumnya apa? Okey, tu. Hukum dia kat bawah. Maka, yang tadi baru cerita, belum hukum. Ni baru hukum. Maka mengubah akan dia sebagai ubah yang jahat. Jahat masa dulu. Jangan kembali ke 300 tahun lepas. Jahat tu maksud apa? Jangan kata jahat, berubah jahat apa? Air madu jadi jahat. Jadi jahat. Za'faran campur jadi jahat. Oh, jahat orang makan za'faran. Bukan. Berubah yang banyak, yang ketara. Tu jahat. Berubah yang ketara. Apa? Signifikan. Boleh? Berubah tu berubah yang banyak lah. Berubah yang jahat. Ada kita mengaji bab semayang, antara makmum dan imam dia tak boleh berbeza jika perbezaan itu jahat ataupun keji. Ada ayat sama.
Iaitu imam tahiyat awal, imam tak tahiyat awal, imam lupa, imam naik rakaat ketiga, makmum tahiyat awal. Itu adalah bersalahan imam dan makmum dengan keji ataupun dengan jahat rupa. Maksudnya ketara, wuduh sangat nampak. Itu ketara. Imam tengah berdiri, makmum at-tahiyatul mubarakatus salah. Kan wuduh nampak, keji nampak ataupun jahat. Bersalahan yang jahat. Bukan jahat tu. Maksudnya ketara. Alah, kita pun guna juga tak. Kalau duk makan sedap, oh jahat, sedap nak cakap, sedap sungguh. Kita nak cakap tu sedap sungguh. Nak bagi tahu sampai kita kata jahat, kesian kat makanan tu. Oh jahat. Kedah tu jahat, kedah tu tak boleh tu, kedah tu jahat. Ada orang guna ayat tu. Nak bagi tahu tu tak sedap sungguh lah. Nak macam mana? Sedapnya. Melampau. Jahat tu melampau. Melampau sangat. Sebab tu kita kata, kita pun cakap jahat tu dengan maksud melampau. Dia tu jahat, maksud melampau kan. Tu jahat. Betul dah orang dulu cakapnya. Okey. Ubah yang jahat, maksudnya ubah yang ketara. Ubah sikit-sikit tak memberi kesan. Air mutlak berubah dengan dua cara tadi. Berubah, hilang benda yang masuk, yang suci, ataupun boleh buat keluar tapi separuh dia tinggal. Berubah tu sikit-sikit, tak ketara, maka kekal mutlak. Kekal mutlak. Ini berubah jahat, nampak sungguh berubah tu, ketara sungguh, maka iaitu suci pada dirinya. Dia suci tetapi tiada mengangkat hadas. Maksudnya suci tapi tak menyucikan. Kan ada air suci dan boleh sucikan, dia panggil air mutlak. Suci tak menyucikan, ada dua. Suci tapi tak boleh suci, tak boleh menyucikan. Pertama dia panggil air mutaghayyir, yang kedua dia panggil air musta'mal. Air musta'mal suci, tapi tak boleh dengan air musta'mal tu nak ambil wuduk, nak mandi wajib. Air mutaghayyir, ni lah dia air mutaghayyir. Istilah dia panggil air mutaghayyir. Dia tak panggil air musta'mal. Kita tak panggil, tapi orang Melayu dulu dia panggil musta'mal juga. Salah tu. Dia kata air bercampur dengan apa-apa, dengan madu ke dengan apa-apa, jadi berubah. Oh, musta'mal dah air ni. Maksud musta'mal dia suci, tapi tak boleh menyucikan. Betul maksud, tapi sebutan dia salah. Sepatutnya itu dipanggil air mutaghayyir. Air musta'mal, air bekasan, ambil wuduk, mandi wajib dengan basuh najis saja. Yang tadi masa bila ambil wuduk? Kan kita bubuh madu, bubuh apa-apa, bubuh sirap, bubuh nila, bubuh kopi, bubuh teh. Jadi masa bila pula ambil wuduk? Yeah. Mandi wajib masa bila pula? Masa bila pula basuh najis? Jadi air tu kita tak panggil musta'mal, kita panggil mutaghayyir. Hukum sama, iaitu suci. Air musta'mal pun suci, tapi tak boleh mencucikan. Yang tadi pun sama, mutaghayyir, suci, tapi tak boleh menyucikan. Kalau sama, kenapa kita nak bezakan sebutan? Tak kisahlah pakai air musta'mal pun tak boleh. Kenapa? Sebab ada sikit hukum berbeza. Bukan. Tak kira. Yang penting suci tapi tak menyucikan. Sama. Sebab bukan tak boleh. Air musta'mal makruh makan, minum, makruh. Air mutaghayyir harus. Tu je beza. Air musta'mal ambil wuduk tadah, kan? Minum, hukumnya makruh. Buat masak, hukumnya makruh. Buat obat tu untuk minum lah. Itu special case lah. Buat obat najis siap-siap boleh togok. Kalau kena gaya. Kalau najis tu air kecil unta, gok kata nak buat obat pun boleh kira. Jadi buat obat tu special case tak boleh masuk. Nak kira boleh tak? Masuk makan darah boleh? Makanlah darah Dracula kan tak boleh. Tapi bila sakit kan masuk darah. Boleh je. Darah orang pula tu, orang kafir pula tu, kafir harbi pula tu, masuk darah kita sebab kita dah nak mati dah. Darah jadi puas cari ada kafir harbi tu, tangkap dia, ambil darah dia, masuk boleh? Oh, jangan cerita lah special case. Lah kali lepas dia sihat-sihat dia kasih macam jahat. Sebab darah kafir harbi. Betul. Ada kesan. Ramai kawan-kawan tu. Accident apa, masuk darah, tiba-tiba dia jadi lain. Ya. Serius. Dari segi kesihatan dia ada gatal-gatal, dia naik gatal-gatal. Ada perangai berubah. Jadi marah, cepat marah. Dulu dia tak, dia slow. Kita main sini, kok kepala, apa ni. Sekarang ni kok kepala kita. Dia marah. Bila kenapa jadi itu, mak ayah dia risau, pergi tanya kat hospital, darah tu dia cek, darah askar. Silap banyak dia masuk darah askar. Dia accident, memang silap banyak gitu lah.
penyakit lah, penyakit. Tu tak kira darah orang kafir. Ada kesan. Terasa macam sesuatu lah kot. Macam mana? Terasa macam was-was datang betul ke Islam ke apa ke. Gitu lah. Ada. Dia ada kesan lah, senang cerita. Dia ada kesan. Ambil darah orang ada kesan. Sebab tu setengah orang dia tak nak masuk darah. Tak mau. Selagi aku sedar, jangan harap nak masuk darah kat aku. Kalau dah tak sedar, macam mana kan? Orang je buat. Doktor senyap-senyap je, masuk je. Selagi aku sedar, jangan harap. Mati-mati. Ada, sebab dia memang ada kesan, kita boleh nampak. Tapi ada orang yang tak berapa baik, masuk darah jadi baik. Rupanya darah Pak Imam. Bagus pula. Tahulah. Tapi itu sikitlah cerita pasal tu. Allah. Okey. Sambung lagi. Okey. Maka mengubah dia akan ubah yang jahat, ubah tu ubah yang ketara, maka iaitu suci pada dirinya tetapi tidak mengangkat hadas, tak boleh ambil wuduk, tak boleh mandi wajib, tidak pula menyucikan najis. Kalau ada najis tak boleh menyucikan, jikalau banyak sekalipun. Tapi kalau sikit maka dia masih lagi mutlak. Saya biasa bagi contoh, bila cuci tangki air besar yang dekat rumah kita, yang kat luar tu, 2 hari tak ada air kerana diorang nak cuci. Kadang-kadang banyak karat ke apa kan, nak cuci. Kadang 2-3 hari tak ada air sebab nak cuci. Lepas tu dia buka, okey dah ada balik, dia akan letak apa dia panggil? Klorin. Tawas, macam-macam jenama ada lah, letak. Kadang-kadang mula-mula tu dia kuat bau kadang-kadang warna pun jadi keruh. Mula-mula kita pun buka biar je dalam bilik air kan. Standard lah biasa buat lah tu kan. Okey, sekarang berubah ketara tak? Kita ambil. Air klorin ni. Berubah ketara. Kalau dia lah bau, tapi tak, kita nak payah nak cakap. Ubah tapi maka masih lagi mutlak. Tapi kalau ambil warna berubah kan ketara. Dia ubah sikit-sikit. Macam tu juga masuk nila, masuk sirap, masuk lain-lain. Masuk madu, sama juga. Kalau sikit je berubah, nak cakap sikit je. Tak ketara, maka air itu ada kekal mutlak. Jika ketara, air itu mutaghayyir, dia panggil. Cicak. Masuk taik cicak. Oh, cicak jatuh. Ada kat bawah tu. Ada? Bawah tu. Cicak tu dah najis dah. Tapi cicak darah tak mengalir, maka kat situ suci. Tapi ada jawab di bawah. Suci. Jatuh cicak suci. Taik cicak tak? Cicak tu. Taik cicak najis. Cicak tu suci. Cicak matilah maksudnya. Kalau hidup memang suci semua binatang. Badak masuk dalam kolah pun suci. Yang mati dia panggil bangkai. Bila begitu sepatutnya najis lah. Tapi oleh kerana cicak ni tak ada darah mengalir, dia ada cerita kat bawah tu, maka kekal suci. Dengan syarat bukan kita baling, dia masuk sendiri. Nanti sampai kat situ kita bahas. Jadi okey. Jadi air itu kekal mutlak jika berubah sikit. Jika berubah banyak, dia mutaghayyir. Nama dia mutaghayyir. Hebatnya air mutlak ni. Kalau kita nak tahu macam mana air mutlak, macam mana keadaan air mutlak, senang aja. Kita boleh tengok. Air mutlak, kalau dia pergi dekat mana-mana, dia akan ikut nama tempat. Tu kaedah tu. Air mutlak, dia pergi dekat mana-mana, dia pergi letaklah, kalau tak pelik sangat dia pergi, letaklah air mutlak tadi dekat mana-mana, dia akan bertukar nama. Maknanya mutlak lah tu. Dia bertukar nama ikut tempat. Ambil air sungai, bawa balik rumah, ada perigi, tuang dalam perigi. Dia tak panggil air sungai, dia panggil air perigi. Kat sini ada air gaul kan. Air tu air sungai tak? Mata air. Okey, air mata air. Air mata air. Bila buah dalam botol, kita tak panggil air mata air dah. Kita panggil air botol lah. Dia ikut tempat. Mana tempat dia ada. Ambil air gaul tadi, tuang dekat laut. Kita tak panggil air laut. Kita tak panggil air gaul, kita panggil air laut lah. Ambil air perigi, buah dalam cawan. Kita tak panggil air perigi dah. Kita panggil air sajalah kot. Air cawan pelik sangat. Dia ikut tempat sebenarnya. Air di dalam cawan. Kalau botol, dia panggil air botol. Dia ikut tempat. Tu air mutlak.
Kalau yang bukan mutlak, dia tak ikut tempat. Dia tetap kekal dengan, dia ada identiti sendiri. Dia duduk kat mana-mana pun, dia kekal dengan air itu. Ambil air teh tarik. Bubuh dalam perigi, penuh perigi teh tarik. Tetap panggil, apa air teh tarik ni? Dia tak panggil air perigi. Ambil teh tarik tu. Bubuh dalam cawan, dia panggil teh tarik. Bubuh dalam botol, dia panggil teh tarik. Masuk ke pipe, panggil teh tarik juga. Kan sekarang ni, zaman sekarang boleh buka pipe, keluar air. Dia panggil air pipe. Masuklah kat mana-mana pun, tetap dipanggil air teh tarik. Air sirap, letaklah kat mana-mana pun, tetap nama air sirap. Ambil air sirap banyak-banyak, buang air laut tu, buat contoh lah. Air laut tu kering kan. Kemudian buat air sirap, bubuh dalam laut. Tetap dipanggil air sirap, dia tak panggil air laut. Walaupun banyak macam mana sekalipun. Itu specialnya air mutlak. Kat mana-mana, ambil air hujan. Air hujan, nama air hujan. Ambil, bubuh dalam kolam. Namanya air kolam. Kenapa tak panggil air hujan? Sebab dia ikut tempat. Dia macam munafik sikit, boleh kata. Air mutlak ni macam munafik. Iyalah, kejap berubah. Bukan. Macam tu lah. Patutnya kekal lah dengan satu. Macam air kopi. Duduk kat mana-mana pun panggil kopi. Boh dalam, apa dia panggil? Plastik. Supik. Lepas tu bubuh straw satu. Panggil air kopi. Boh dalam botol. Air kopi juga. Boh dalam gelas. Air kopi juga. Keluarkan semua dalam sungai tu. Keringkan sungai. Buat air kopi banyak-banyak. Bubuh. Payah air kopi juga. Kemat dia ada identiti sendiri. Jadi air mutlak ni dia munafik pula. Macam tu lah. Dia berubah-ubah ikut tempat. Air sirap nama air majlis kahwin. Oh, gitu lah. Air majlis kahwin. Setiap kali kahwin mesti air sirap. Tapi betul juga. Banyak lagi air lain kan. Asal kahwin je sirap. Dia panggil air majlis kahwin. Boleh lah. Okay, habis. Dan sambung lagi. Seumpamanya air yang telah. Seumpamanya maksud air itu suci tapi tak menyucikan. Yang tadi itulah. Kita ulang balik. Jadi maknanya air yang berubah. Contoh air Milo, air kopi, air teh, air masuk madu tadi, air masuk nila. Apa yang berubah banyak tadi, berubah jahat tadi, ketara tadi. Dia suci tapi tak boleh menyucikan. Tak boleh ambil wuduk, tak boleh mandi wajib, tak boleh basuh najis. Okay. Itu ya, sebab tu cerita pasal kenduri kahwin, saya teringat Tok Guru pesan. Lama dah dia pesan. Cerita pasal air sirap tadi. Haram hukumnya kita basuh tangan dengan air sirap masa nak makan. Cari tak ada air. Kan tak ada air, ambil air sirap basuh. Hukumnya haram. Tak boleh. Sebab air sirap dia air suci tapi tak menyucikan tangan. Tujuan kita basuh tangan nak sucikan tangan. Maka dia panggil ambil hak orang, harta orang, kemudian kita buang umpama gitu. Hukumnya haram. Jangan. Bukan air sirap aja. Apa-apa air yang lain-lain, air oren, air apa-apa yang lain. Untuk basuh tangan. Dia kena ambil air mutlak untuk basuh tangan. Kerana air nak kata basuh tangan mesti air mutlak. Kalau bukan air mutlak, tak terangkat pun apa-apa kalau ada najis ke ada apa. Jadi kenapa basuh dengan air sirap? Dia seolah-olah macam tengok karipap ada 3 biji, ambil, buang. Dosa tak? Dekat kendi kahwin, tengok. Ada 3 biji karipap, ambil. Bukan nak makan, dia buang. Kan hukumnya haram. Sama. Ambil air sirap, tuang basuh. Sama hukumnya haram. Dan seumpamanya air yang telah terpakai pada basuh fardu. Sama juga dia suci tapi tak menyucikan. Tapi nama dia bukan mutaghayyir, namanya mustakmal. Hukum sama, nama je beza. Seumpama air yang telah terpakai pada basuhan fardu. Sama ada mengangkat hadas kecil, wudu. Apa maksud basuh fardu? Basuhan fardu. Basuh fardu tu maksud kali pertama lah. Ambil wuduk dah cerita dah baru ni. Awal bulan baru ni. Basuh muka, air kali pertama sahaja aku ambil wuduk, rata dah semua, jatuh. Itu dia panggil air mustakmal. Air itu air basuh fardu. Bawah tu kalau tadah lah. Kalau ambil air yang kedua, itu dia tak panggil tadah, dia tak panggil air basuh fardu sebab yang kedua tu sunat. Tu basuh sunat. Air basuh fardu bekas dia nama mustakmal. Air basuh sunat bekasnya nama mutlak. Bekas tu baki balance. Namanya mutlak. Jadi boleh tadah ambil untuk basuh sekali yang kali ketiga. Boleh. Macam tu juga tangan. Basuh pertama dia panggil wajib kan?
Wajib. Maka lebihan tu, baki tadah tu nama mustamal. Kali kedua kan sunat. Yang sunat tu, yang tadah tu nama mutlak. Yang ketiga pun mutlak. Sebab tu dalam masalah sapu, kalau dalam masalah basuh tu payahlah kita nak tadah ambil balik. Macam pelik lah, tadah ambil sebab nak kata air mutlak kan. Pelik lah buat kerja gitu, boleh. Tapi kalau dalam masalah sapu kepala, okey. Iaitu masa kita celup tangan yang pertama, basuh tangan yang pertama, dia basah sikit-sikit lah. Sebab kepala bukan basuh, sapu. Sapu maksud tak perlu ada air pun, janji basah. Jadi bila kita basahkan tangan, ada air sikit-sikit itu, basah, kebasahan ada kat sini, dia panggil mutlak. Bila kita dah sapu kali pertama kepala, kena mazhab Syafi'i kena sikit pun dah sah dah. Kemudian ini dipanggil musta'mal lah, basahan tadi. Bila kita basuh pula, bukan basuh, celup ke apa, kali kedua, dia basah balik, namanya, ataupun dia air baru, basahan baru, namanya mutlak balik. Bila kita sapu yang kedua, sunat ke wajib? Fardu ke sunat? Sunat. Ini pasal, okey, sekarang ni apa hukum? Dah sunat yang kali kedua ni apa hukum? Mutlak. Sebab tu macam ni, 3 kali. Jadi caranya ambil sapu, ambil air. Kalau sebelah tangan, kalau 2 belah tangan, kalau nak banyak lah, tak kisahlah banyak mana, saya bagi contoh je. Kali kedua, tak perlu ambil yang ketiga, walaupun tak salah. Tapi kalau basuh tangan tak praktikal lah. Tengah basuh tangan, kali pertama buang, kali kedua je, pelik lah. Tapi kalau kepala tak pelik pun. Malah itu yang menandakan sama ada orang tu belajar mengaji kan tak mengaji tu je. Yang masalah sah, bukan kita masalah sah batal, masalah faham tak faham apa yang kita buat. Jadi kalau ambil wuduk masa kepala tu gitu lah. Kita ambil pendapat yang sikit kan, ambil pendapat banyak, pendapat mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali. Tengok tapi cuma jangan 3 kali, ambil 3 kali. Bukan jangan, tak perlu ambil 3 kali, cuma ambil 2 kali aja. Tu beza, kita tengok kan, kita tahu beza. Akhir sekali nak ambil juga, bukan benda kecil pun, lagi pun bukan apa sikit kecil sangat nak kata mu ni tak ngaji ni, bodoh melampau lah. Small matter macam tu, cuma nak bagi tahu details tu. Dan seumpama air yang telah terpakai pada basuhan fardu, sama ada pada mengangkat hadas kecil, macam tu juga hadas besar. Mengangkat hadas besar, basuhan fardu juga. Ketika mandi hadas besar, mandi junub, mandi haid, mandi nifas, mandi hadas besar, mana basuhan wajib? Basuhan wajib ketika kali pertama kena tu lah, pop kena melitik. Itulah yang basuhan pertama. Itu baru 1 saat. 1 saat lagi kita jatuh. 2 saat dah dapat dah sikit. Masuk lagi, basuh lagi. Tak dah. Itu dah mutlak tu. Sebab muka dah rata kan, kepala dah rata kan, dah rata tu, yang itulah yang mustamal. Tapi kita bukan mandi gitu, kita mandi. Jadi yang kali pertama, jika dah rata semua ni kepala, maka yang itu saja yang mustamal. Jika kali kedua kita ambil ketiga ke, yang bila dah rata tu, lepas dah rata, itu semua mutlak. Ambil mutlak, tadah mutlak, ambil balik, tadah mutlak. Jadi basuhan dalam masalah mandi wajib, kita buat contoh mudah-mudah. Kalau kita duduk dalam besen pakai shower, saya rasa mungkin dalam 1 minit yang pertama je, itu je yang mandi sebenar. Itu yang lepas pada tu bukan mandi wajib, dia panggil mandi sunat ataupun mandi saja-saja. Duduk dalam toilet 15 minit untuk mandi, 14 minit tu bukan mandi wajib, 1 minit yang pertama dengan syarat rata tadilah. Kalau tinju sungai berapa saat aja? 1 saat lah kita kata. Kalau itu plum, keluar terus pula tu. Cukup lah. Dengan syarat katalah. Dengan syarat kata, kalau pakai air 1 laut tapi tak kata, tak sah juga. Kita kata. Contohnya dia terjun lah sungai. Bukan terjun berenang tak, terjun tu plum, melompat. 1 saat je duduk dalam air. Sah jika kata semua. Sah. Jadi bila air kena badan, sebenarnya basuhan yang wajib kena celah-celah semualah. Dalam masalah mandi wajib, mungkin kalau betul-betul kita buat 1 minit aja. Kalau kita duduk dalam besen, rasa tak sempat nak penuh besen tu, itulah mustamal. Lepas tu kita mandi 2, 3 sabun lah, apa shampoo lah, apa sampai lepas bilas. Itu semua air mutlak. Yang jatuh dalam longkang semua mutlak.
Boleh ke? Suka hati kita bayar air. Suka hati lah. Cuma nak bagi tahu status. Sebab ada orang salah faham. Dia kata bila habis mandi barulah habis air mustakmal tu. Kalau 15 minit mandi, bila dia berhenti mandi, maka barulah maknanya semua air tu semua air mustakmal. Uish. Ya ke gitu? Maknanya air mustakmal bergantung kepada Swiss air ke apa? Tutup Swiss tu baru dia berhenti air mustakmal. Dia dah jam dah balik. Ke masa pegang kain tuala? Pegang kain tuala aja, waktu tu automatik air tu semua dah bukan mustakmal dah. Air mustakmal telah berhenti. Kat mana nak berhenti air mustakmal tu kan? Bila kita mandi ada air mustakmal. Masa bila air mustakmal tu berhenti? Maksud itu je mustakmal. Lepas tu tak dah. Macam basuh tadi lah. Basuh tangan, masa bila dia berhenti mustakmal? Basuhan kedua, dah berhenti dah mustakmal. Pada basuhan pertama kan? Masa bila? Dia tak berani cakap lah. Masa ambil kain tuala. Ada kata masa langkah keluar daripada toilet. Kalau toilet, kalau dia mandi tak ada dinding, nak keluar ke mana? Aku nak keluar weh. Nak habiskan mandi wajib aku. Nak cari pintu siapa pula? Dia jika bergantung pada pintu. Jika bergantung kepada kain tuala, pegang kain tuala baru habis mandi wajib. Kalau tak pakai kain tuala, habis mandi wajib dia berhari-hari ke apa? Tak pakai kain tuala. Dia lompat-lompat je nak bagi kering. Dia salah faham. Ataupun bila tutup sui, tutup shower tu. Habis kalau buatnya patah shower tu, keluar je air tak berhenti-henti dia punya air mustakmal. Dia silap faham. Pelik-pelik kadang-kadang. Air mustakmal berhenti, maksudnya habis dah air mustakmal. Bila kena kata, itu je lah. Lepas pada tu bukan mustakmal, dah habis dah. Betul mutlak semua. Jadi sebab tu dia kata basuhan fardu. Dan dia kata kat sini, jika ada jika air yang basuhan fardu tadi, mandi wajib, sebenarnya ada satu lagi. Yang kat bawah ni dia kata menghilangkan najis. Macam ni. Dia tambah satu lagi sebenarnya. Dia ada 3. Dia bukan 2. Dia 3. Satu lagi basuhan najis. Yang bawah ni basuhan najis lain. Bersalahan ni bab lain yang bawah tu. Yang satu lagi tu bab lain. Kita cerita ni, dia ada satu lagi. Iaitu contohnya ada najis dekat lantai. Nak cerita ni nak macam mana nak jadikan air mustakmal. Yang pertama, kentut, ambil uduk. Jadilah mustakmal. Katalah, bawakan kat saya air mustakmal. 3 cawan dan 3 cara berbeza. Macam mana? Saya ada wuduk. Cari lah kentut, buatlah apa-apa jadi batal wuduk. Nak jadikan mustakmal ni. Contoh lah. Macam mana nak buat? Maka dia pun tak kisahlah buat macam mana, batal lah wuduk dia. Dia ambil wuduk, dia tadah. Dapat sikit. Nak sikit je. Okay. Lain nak tak cukup lagi cara. Tak kena. Mandi wajib pula. Buatlah apa-apa yang untuk mandi wajib. Mandi wajib tadah. 2 dah. 2 cara. Saya nak 3. Satu lagi. Satu lagi nak cerita ni. Nak jadikan dia air mustakmal. Macam mana? Ada najis. Okay. Buang najis dulu. Buang najis saja. Buang tu maksud lap ke apa, buang najis. Sehingga najis dah tak ada. Bau tak ada, warna tak ada, rasa tak ada. Okay. Maknanya memang tak macam tak ada lah. Tapi tak basuh lagi. Cuma buang aja. Kemudian ambil air, lalukan kat dekat najis yang dah hilang najis, dah hilang bau, warna, rasa tadi. Berubah tak air? Tak berubah apa-apa. Kalau bau dia hancing tak boleh. Tak berubah apa-apa. Bila tak berubah apa, air itulah mustakmal. Jadi ada 3 cara. Jadi dia pergi, dia kencing kat mana-mana. Nak dapatkan air mustakmal ni. Kencing kat mana-mana, lepas tu dia lak kosok sampai tak ada air kencing, tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Kemudian ambil air sikit, dia pun tuang dekat tempat najis tadi, dan tak berubah pun air tu. Tetap warna sama, tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa juga. Ambil balik air tu, bawa datang. Dah 3. Ini bekasan mandi wajib, ini bekasan wuduk, ini bekasan basuhan najis. Ada 3. Dan kita ada 2 je. Sebenarnya ada 3. Ada 3 yang nak jadi mustakmal. Ada 3. Kadang-kadang air mustakmal tadi tu, air yang basuhan pertama tadi tu, dia merecik masuk dalam besen ke, baldi ke, gayung ke. Kalau shower dia jatuh terus tak apa. Ini kalau kita ambil, kalau masuk dalam kolah yang besar, tak ada masalah. 2 kolah yang besar. Ini kalau kecil macam ambil gayung, ambil benda-benda kecil lah yang tak cukup 2 kolah. Ataupun mungkin kolah kecil. Macam ada jual kat hardware untuk rumah-rumah bilik air kecil. Dia ada kolah buat daripada plastik je. Macam 3 segi je. Tak cukup 2 kolah tau. Tak cukup.
Dia letak kat mana-mana, dia buatlah macam kolam duduk mandi-mandi. Okay. Macam tu lah. Ataupun besen, ataupun tempayan bekas lah, bekas kecil. Tak ada masalah. Dia bubuh air mutlak lah. Tak ada masalah. Kemudian dia ambil wudu. Yang basuhan pertama ni. Basuhan kedua, ketiga, nak masuk balik pun masuk lah. Sebab dia suci. Dia mutlak kan. Basuhan pertama. Dia mercik. Mercik dalam gayung. Mercik dalam besen. Mercik dalam tempayan. Mercik. Adakah air tu, sebab yang mercik tu air mustakmal, adakah air tu dia jadi mustakmal semua? Kalau gayung, kita ambil gayung lah, senang. Gayung kan, ambil gayung, masuk. Mercik 2-3 titik. Biasa mercik 2-3 titik. Tak kau mercik 1 gelas. Itu bukan mercik. Mercik, nampak 2-3 titik gitu. Adakah gayung besar ni tadi semua jadi mustakmal? Sebab ada orang macam ni ambil. Kenapa ni takut mercik? Okey, adakah jadi mustakmal? Dia ada dua pendapat kat sini. Ada dua pendapat. Yang pertama, kita kena takdirkan, kita kena anggarkan air yang kita nampak berapa titik. Kita katalah 2 titik. 2 titik masuk. Kita nampak yang masuk tu. Yang tak nampak biar, tak peduli. Yang nampak saja. Masuk ke dalam baldi, masuk ke dalam gayung, masuk ke dalam tempayan. Air apa ni? Air basuhan pertama, air fardu tadi, mandi wajib ke apa, basuh najis ke apa tadi. 2 titik masuk. Jadi kita nak tahu air tu, air mustakmal tadi mempengaruhi tak keseluruhan air dalam gayung. Kita kena anggarkan. Pertama kita anggarkan air delima. Air delima. Adakah kalau 2 titik tu air delima? Ni bukan suruh buat, anggar dalam kepala je. 2 titik tu air delima. Jadi kita kena tahulah air delima macam mana. Air delima original bukan air delima yang beli. Kita dah campur dah perwarna ekstrak apa ni, air delima biasa. Ambil delima, perah sebiji. Cuba tengok. Cuba rasa macam mana. Ni air delima original. Jangan bawa gula. Okey. Dah ada dalam kepala dah. 2 titik tadi masuk dalam basic, masuk dalam gayung. 2 titik air delima. Terasa, kalau kita minum, terasa tak delima? Nampak? Dah gerak. Kena gerak. Agak-agak. 2 titik air delima original bukan air delima yang beli. 2 original. Masuk 2 titik ke dalam gayung tu lah. Agak-agak berubah rasa. Tak. Maka kat situ 1. Maksudnya mutlak. Maksudnya dah 1 apa? Dah menang 1 kosong gitu. 1 mutlak, 2 kosong mustakmal. Kena menang. Tak cukup lagi, ada 3. Yang kedua, air anggur. Sama juga, bukan anggur Ribena, bukan anggur betul punya anggur, perah. Dia ada warna purple, tak apa nak purple sangat tu kan. Kalau kat kedai memang purple sungguh, itu pewarna, tak nak purple tu. Agak-agak kalau masuk 2 titik tu air anggur yang original tu, jadi tak warna ketara, tak jahat, tak warna bertukar satu gayung tu kepada warna air anggur. Tak. 2-0. Belum menang. 2 menang mutlak, 0 mustakmal. 3. Dalam kitab Arab dia bagi contoh benda lain. Ada satu jenis getah. Getah tu, kita tak erti getah tu, kita tukar kemian. Betul tak? Betul. Kemian. Air kemian tu, bukan kemian, air kemian. Air. Macam mana air kemian? Dia memang ada bau air kemian. Air tu biasa memang berbau lah. Masuk dalam air satu, masuk kadar yang sama lah 2 titik. Dalam air tadi, adakah bau kemian yang jahat? Jahat tadi, ketara? Tak. Kalau bau pun sangat sikit. Sebab kemian tu agak kuat kan? Sangat sikit. Biasanya tak ada bau pun. Sebab 2 titik je pun dalam satu gayung. Dalam satu baldi, dalam satu. Maka itu mutlak. 3-0. Ting, menang. Semua main kat sini. Itu yang pertama. Yang kedua lagi senang. Mutlak. Yang pertama, dia suruh anggarkan. Jika berubah, ini kalaulah masuk air delima ni, dalam ni, habis rasa delima dah dengan banyak kadar yang masuk dalam tempayan tadi tu. Okey, maka dia adalah mustakmal. Salah satu sifat dia cukup. Bukan tiga-tiga, salah satu je. Ini kalau air kemian ni, kalau katalah yang masuk balik dalam tempayan, dalam baldi ni air kemian, satu ni.
Bau tak? Satu baldi. Masuk air kemian satu ni. Oh, bau. Maka air tu mustakmal. Jika masuk bekasan tu, semua main kat sini. Jika tak bau ataupun bau ataupun mungkin berubah tapi tak jahat tadi, agak-agak je, maka kekal mutlak. Apa ni? Air mustakmal. Jadi tak perlu kita nak tarik jauh-jauh. Kadang-kadang sampai begitu ambil air lari kat tepi pintu. Ni rumah orang dulu, rumah kampung. Kan besar kan. Dia ambil air tu, dia ambil teruang air, dia lari ke pintu. Basuh kat situ. Pergi balik ke sana, ambil pergi sini sebab takut mengecik. Sebab air dia punya kolah tu tak cukup 2 kolah. Tak payahlah macam tu. Ambil macam biasa. Mengecik. Pendapat yang pertama, takdirkan. Tak jadi biasanya, kebanyakannya akan mutlak juga. Pendapat kedua, tak payah takdir. Mutlak. Mutlak terus aja. Mutlak senang aja. Itu pendapat kedua. Jadi dua-dua lah senang. Kita pula menyusahkan diri. Bersalahan. Ini najis pula. Bersalahan air yang terpakai pada menghilangkan najis. Ini maksud air terpakai pada menghilangkan najis. Yang saya cerita yang najis nombor 3 tadi tu, nombor 1 air wuduk, air mandi wajib, air najis, itu bukan menghilangkan najis. Najis dah tak ada. Tak ada najis, tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Lalukan air, itu mustakmal. Yang ini najis ada. Dia hilangkan najis tu. Maksud najis tu ada, cuai air. Air itu namanya, maka iaitu najis semata-mata. Ataupun air mutanajis. Tu beza dia. Tu beza. Nak buat soalan boleh buat soalan ni. Beza dia antara air najis air yang bekasan yang jadi mustakmal tadi dengan air bekas dia tetap juga jadi mutanajis. Iaitu dia menghilangkan najis tu dengan air. Ada najis dia pergi jigo air. Maka air yang ada kena najis semua jadi mutanajis. Betul dia kata iaitu najis mata-mata. Hukumnya jika kurang 2 kullah, itu sebab lain. Kalau lebih 2 kullah tak apa. Ini jika kurang 2 kullah. Jadi kita dapat faham air yang terkena najis saja dan air itu tak sampai 2 kullah dan air itu tak berubah warna, bau, tak ada beza pun, tetap juga mutanajis. Jadi air najis kena air banyak mana? Tak cukup 2 kullah. Bila tak cukup 2 kullah, mutanajis. Tak berubah pun mutanajis. Kalau 2 kullah, dia kata kurang 2 kullah. Kalau 2 kullah, tengok. Kalau 2 kullah, kita jawab terus lah. Kalau 2 kullah, masuk najis. Suci. Dengan syarat tak berubah bau, warna dan rasa. Walaupun najis tu terkapung. Tai terkapung dalam air lebih 2 kullah. Tetap air itu mutlak. Walaupun najis tu ada, dengan syarat tidak berubah bau, warna dan rasa. Itu dia sebut. Dan demikian juga hukumnya, najis hukumnya jika ada ia banyak sekalipun. Walaupun air tu banyak, kita katalah 1 laut air tu, padahal berubah dengan dia oleh rasanya, dengan dia najis, berubah dengan najis oleh rasanya, warnanya dan baunya, nya tu semuanya najis. Jadi air laut berubah bau babi. Sebab babi mati ramai-ramai. Pula. Banyak-banyak babi mati. Entah macam mana mati, pakat-pakat bunuh diri. Duh mati. Akhir sekali bau bangkai babi tadi 1 laut. Bau. 1 laut. Berubah tak? Mana-mana satu. Bau, warna, rasa. Ya, bau berubah. 1 laut adalah mutanajis. Ataupun berubah warna, darah, ada kesan darah dekat sungai, maka semua mutanajis. Ataupun bau, rasa, kalau kita rasa kat lidah, rasa najis macam mana, maka walaupun banyak mana, semua mutanajis. Nampak dia punya tu. Jika air tu sikit, kurang 2 kullah, kena najis saja, berubah ke tak berubah ke, mutanajis. Kalau air tu banyak, kena najis, tengok dulu. Jika berubah, mutanajis. Jika tak berubah, mutlak. Sebab air itu banyak. Maka jika tiada berubah dengan dia maka jika sekejap, bab najis tadi, berubah najis tadi tu, dia tak sama macam air mutaghayyir. Air mutaghayyir, air yang bercampur benda suci, jika berubah sikit, kekal mutlak. Sebut dah tadi. Air mutanajis, walaupun banyak macam mana sekalipun, berubah sikit aja, mutanajis lah. Itu beza dia.
Apakah perbezaan di antara air mutaghayyir, air yang berubah dengan benda suci, dan air mutanajis, air yang berubah dengan najis? Apakah perbezaan? Bagi beberapa perbezaan. Antara perbezaannya adalah air mutaghayyir, air yang berubah dengan benda suci, jika berubah sikit kekal mutlak. Berubah banyak baru mutaghayyir. Air yang berubah dengan najis, berubah sikit je dah mutanajis dah. Sikit je dah mutanajis. Maka jika tiada berubah dengan dia pada segala sifat yang tiga tersebut, jika tak berubah, tiga sifat bau, warna, rasa tadi tak berubah, padahal ia banyak, dia banyak. Bila sebut banyak mazhab Syafi'i, 2 qullah ke atas. Seperti ia cukup 2 qullah atau lebih, maka iaitu suci menyucikan hukumnya. Walaupun tak buang najis itu. Walaupun mughallazah, tambah lagi, walaupun mughallazah sekalipun. Tai babi, siapa pernah tengok tai babi? Tai anjing lah. Tai babi payah tak usah tengok tai anjing. Beku lah, maksud beku tu maksud pepejal lah. Ada dalam kolah masjid, terapung. Kolah masjid tu lebih 2 kolah. Berubah tak air? Bau, warna, rasa tak berubah. Tai ada kat situ. Tai anjing ni tolak dia mengalir. Dia pergi ke sana ujung, ambil wuduk kat sini, sah. Hukumnya geli nombor 2. Hukumnya boleh. Tolak je, tolak. Yang sana pula nak ambil, dia tolak pula ke kita tolak pula ke dia. Boleh. Jangan syarat, dengan syarat jangan berubah bau, warna, rasa. Kan? Maknanya kuatnya air 2 qullah. Dan demikian juga jika hilang oleh ubahnya dengan sendirinya. Maksudnya asalnya air itu berubah. Air itu berubah dengan najis. Biasanya bukan yang terapung lah, yang sebati lah. Tadi terapung, ini yang sebati lah. Masuk najis, air kencing lah. Air kencing tak boleh buat keluar lah. Masuk air kencing dalam, boleh contoh telaga, boleh contoh kolah. Bagilah mana-mana. Lebih 2 kolah, kurang 2 kolah, mutan najis dah, tak boleh buat apa lah. Masuk air kencing, berubah bau hancing. Dia kata kat sini, demikian juga jika hilang oleh ubahnya dengan sendiri. Kita biar je lah kat situ. Selang sebulan tak bau dah air kencing. Walaupun mughallazah sekalipun, tak bau dah air kencing. Maknanya suci. Ubah dengan sendiri suci. Kalau contoh dulu-dulu lah, air telaga kadang-kadang dia punya, apa dia panggil tu, kegek dia panggil apa, bahasa lain lah, apa, gelum, apa benda yang bulat tu, yang tu kegek tu, kadang-kadang dia rendah je dulu. Sekarang orang takut buat rendah, jatuh kan. Dulu kan rendah je, tak jalan, kadang-kadang jekal gitu aja, rendah je. Mungkin bazir kot dia rasa naik sampai ke atas kan. Rendah. Marilah kambing, kadang-kadang lembu berak. Kadang-kadang berak kat tepi, kadang-kadang dia boleh jatuh berak dalam tu. Bila kita ambil, Allah bau tai. Kita pun biar. Selang seminggu kita tengok, ambil air. Kara. Ambil air. Elok. Elok tu maksud tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Mana pergi tai tu? Mendap kan? Ada kat bawah. Air tu lebih 2 qullah. Kena tengok dulu. Air tu lebih 2 qullah. Oh, lebih banyak air ni dalam perigi ni. Maka suci. Kita pun ambil kan, kita dah jatuhkan apa dia panggil tu? Timba jatuh di lama, dia naik. Allah jadi balik. Okey, yang dah ambil 3 timba tadi suci. Yang kali keempat, Allah naiklah, kita patut slow lah turun tu. Ini dah ambil air tu jatuh. Jadi lama dia naik balik, najis balik. Yang 3 tu suci. Dengan syarat tak berubah bau, warna, rasa, dan air dalam perigi tu lebih 2 qullah. Memang kita geli, tapi itulah hukumnya. Itu air musyammas. Air musyammas bukan air mutanajis. Dia air suci dan menyucikan. Boleh apa? Suci menyucikan. Sebut dah suci menyucikan tu mutlak lah, boleh lah. Itu air mutlak. Cuma hukum makruh pakai aja. Kerana dia duduk dalam bekas berkarat,
dan dia boleh menyebabkan penyakit-penyakit masuk ke celah-celah. Kan dia panas bila panas kena tangan kita, dia kembang kita punya pori-pori ataupun kulit ni, dia kembang, lepas tu masuk pula yang halus-halus punya karat tu masuk, nyakit sopak, nyakit macam-macam nyakit, ikut dulu punya bahasa. Kalau air tu bukan dalam bekas yang boleh berkarat besi, bukan plastik ke apa, air panas pun tak makruh. Yang makruh hanya air yang tertadah ataupun air yang duduk dalam bekas. Kalau kitab dulu dia tulis bekas, dalam bekas yang boleh ditempa. Kita nak faham apa benda bekas yang boleh ditempa. Rupanya bekas yang boleh ketuk jadi kemik, bukan pecah. Maknanya apa? Besi. Orang dulu cakap, apa benda ni? Kata apa benda ni? Bekas yang boleh ditempa. Tempa? Apa benda tempa? Rupanya kalau macam kaca, mana boleh ketuk, pecah. Yang maka air dalam tu mutlak kena air panas pun tak makruh pakai. Kena matahari pun tak ada masalah. Jadi air tu dipanggil air suci dan menyucikan. Cuma bila dia duduk dalam bekas yang boleh berkarat, bekas besi dengan panas tadi, maka hukumnya makruh pakai. Air itu tak makruh pakai untuk makruh. Air itu mutlak. Jadi bolehlah air mutlak. Air mutlak boleh buat suci dan mencucikan. Kita bincang bukan air mutlak, kita bincang air najis ni. Mutanajis. Kemudian dia kata kat sini pula, berubah dengan sendiri. Kita tak buat apa-apa pun. Dengan syarat lebih 2 kolah. Ya. Dan air yang ditambah atasnya. Oh, gitu pula. Kita tengok dalam kolah. Kolah tu kecil. Tak cukup 2 kolah. Kolah tu saya sebut kolah maknanya ukuran. Kolah maknanya kolah Melayu. Jangan faham tak? Sebab sama-sama. Tak cukup 2 kul lah air tu, dan masuk najis. Bila masuk najis, air tu najis, bukan najis. Macam mana nak buat ni? Nak buang bazir macam mana? Dia pergi ambil bekas besar sikit, tuang, lepas tu bubuh air yang suci, air mutlak. Lebih 2 kolah, cukup je 2 kolah, dia ambil balik mutlak. Tu dia kata dengan air yang ditambah atasnya. Boleh tambah air ni, air mustakmal, bukan air mustakmal. Air mustakmal lagi lah boleh. Air mutanajis ni. Air mutanajis. Cara dia buat macam mana? Dia tambah. Jadi air telaga tu, kalau masuk banyak najis, ada najis, tapi air tu kurang 2 kolah, tak boleh pakai. Macam mana nak settlekan? Ambil air sungai. Saya ingat kat kampung dulu pernah buat. Dia pergi ambil air sungai, ambil bubuh penuh. Banyak-banyak air. Bila banyak, automatik jadi mutlak. Boleh tambah. Atau dengan air yang diambil daripadanya. Air itu tak tahulah macam mana nak jadi. Macam mana nak ambil air dia jadi mutlak. Air itu berubah. Air itu lebih 2 kolah. Tapi berubah, maka mutanajis. Dia perkara ambil separuh, masih lagi 2 kolah, masih lagi lebih 2 kolah sebab air tadi tu banyak. Dengan kurang air itu menyebabkan air itu hilang bau, warna dan rasa. Dia kata gitu. Kalau boleh, kalau ada, maka suci lah. Biasanya tambah baru dia jadi ni. Tak apa, ni kata ambil lah. Kalau ada cara gitu. Yang diambil daripadanya, jika ada tinggal daripadanya, jika dengan syarat lah. Bila dah ambil tu ada 2 kolah, itu syarat asal. Tak sampai 2 kolah tak boleh. Maka iaitu suci, menyucikan juga hukumnya. Suci, menyucikan. Gitu lah. Kalau kita nak logik akal, ada beberapa ada beberapa teka-teki untuk kita memahami perkara ni. Ada 10 baldi air, 10 tempayan air. Dalam tu semua air tu air mutanajis. Air yang masuk tak cicak. Air yang masuk najis apa-apalah. 10 tempayan tadi, bukan 10, dia kena lebih, 15 tempayan. Kita masuk ke dalam satu kolah, satu kawasan, masuk. Dan kita buanglah tahi tu dulu. Yang mana boleh buang dulu, masuk. Kemudian kita tengok, berubah tak bau, warna atau rasa. Tapi dah 2 kolah kan ni. Asalnya bukan 2 kolah, satu tempayan, satu baldi. 15 baldi kita tuang dan satu tempat. Berubah tak bau, warna dan rasa setelah buang najis tu? Tak berubah. Ambil balik, semua jadi mutlak balik. Dia macam apa? Helah. Macam
Benda ada berapa? 15 tempayan kita. 15 baldi kita penuh najis. Ada bukan semua najis, semua kena najis, semua kena tak cicak. Dalam tu ada tak cicak. Ada yang dah berubah bau, warna, rasa. Ada yang tak berubah, tapi tetap mentah najis sebab tak cukup 2 kolah. Macam mana nak buat? Buang dulu najis mana yang ada, cari kolah besar, tuang banyak-banyak. Semua. Tengok berubah, tak berubah, ambil balik, semua jadi mutlak balik. Dia macam bukan main tipu, macam helah dia panggil. Boleh? Boleh. Tambah tengok tak cukup 2 kolah. Allah, ingatkan 15 tong tadi tu cukup, tak cukup. Maka muntah najis lah. Macam mana nak cukup? Ambil lagi air paip, tuang. Dah cukup? Belum. Dah cukup? Belum. Dah cukup? Okey dah. Ambil balik. Semua. Yang 15 tadi jadi 18. 18. Semua jadi mutlak. Dengan syarat tak berubah bau, warna dan rasa. Apa lagi? Okey, habis. Yang terakhir. Dan bermula 2 kolah tu banyak mana? Yang ini ukuran lah. Kadar 500 kati. Allah, macam daging ni. Macam daging ni. 500 kati. Dengan kati pula Baghdad. Kati Baghdad biasa pergi Baghdad. Bukan biasa pergi Baghdad lah. Macam mana kati Baghdad? Baghdad pun zaman dulu. Tak tahulah. 500 kati. Macam hotel kolam kan, kolam. Kolam. Kolam yang mandi, orang mandi. Itulah dekat Berjaya tu memang ada dia. Kita mengambil sembahyang. Lebih 2 kolah ke tak? Lebih 2 kolah. Ni nak sebut banyak mana 2 kolah tengah sebut ni. Lebih tak 2 kolah. Bukan 2 kolah. Kolah. Kalau lebih berubah kalau lebih ada tak berubah bau, warna dan rasa? Tak ada kan, mutlak. Kaedah tu pegang, bawa lah kat mana-mana boleh jawab. Sekarang ni orang mandi. Mana ada cerita orang mandi tak mandi? Kira sekarang air lebih 2 kolah tak berubah, tak ada perubahan bau, warna dan rasa. Ada tak? Bau air, memang bau air, rasa air, warna air. Banyak lebih 2 kolah, suci. Habis orang buat mandi, tak kira lah. Orang kafir mandi, kafir harbi mandi. Harbi saja ini. Tak kisah. Ada tak berubah bauan? Babi masuk kan sebut tadi. Bukan tahi babi. Dia tak puas hati lagi, tak apa. Bangkai babi bergenang. Mati. Dia tengok kolah nak mandi, orang mandi, dia nak mandi. Dia tak sedar dia tu babi. Dia pun terjun. Mati. Blok-blok mati. Lepas tu terapung. Kembang lah. Berubah tak bau, warna dan rasa? Air tu lebih 2 kolah lah. Kolam lebih tak? Biasa lebih tak kolam. Tapi kolam budak-budak tu macam tak lebih. Tak tahulah kira lah. Sebab tu saya nak bagi tahu berapa banyak ni. Kalau babi tu ada tu, ambil wuduk, air lebih 2 kolah, ambil wuduk, tolak je babi tu. Jangan kasi kena, nanti kena saya kata. Tolak gitu. Syuh. Bila dia pergi ke sana, ambil wuduk kat sini. Sebab tu saya bagi contoh yang melampau supaya tak ada soalan kalau kolah tadi. Contoh babi, tiba-tiba cerita kolah. Kalau babi pun boleh, kolah. Tapi tanya juga. Tu saya suka bagi contoh yang melampau supaya tak ada soalan yang bawah pada tu. Sebab nanti dah akan ada soalan. Habis kalau kolah masjid, habis kalau kolah mandi air kolah, kalau bathtub, macam-macam soalan. Ada kalau macam tu orang mandi gitu gini mengecik air kencing, babi terus aku bagi. Maknanya jangan tanya dah kalau kurang daripada babi. Apa lebih lagi daripada seekor babi yang murah lazah. Jadi boleh, dia tak kira. Boleh, janji cukup syarat tadi. Tengok, habis 2 kolah banyak mana? Dia kata kat sini 500 kati. Rupa-rupanya orang dulu dia timbang air ni. Tahu tak? Kilo kan kadang kati. Dulu dia timbang. Sukat lah juga. Timbang. Dulu sukat. Dia sukat. Tapi dia orang timbang. Rupa-rupanya 1 liter air boleh kata mudah-mudah kata 1 kilo. Pernah try? Balik try. Tapi dia adalah 0.0000. Dia punya tu. Tapi mudah-mudah kata gitu. Sebab tu dia main kati kat kita. Bukan kata apa benda pengarang ni kata. Tak reti. Air, dia sukatan. Dia liter. Ataupun nak kata 1 baldi, 2 baldi. Dia tak timbang. Tak reti. Tak. Tidak. Air ni pun timbang. Dan dia sama berat. Kalau liter tu sama dengan kilo. Kalau kati ni sama lah. Dia kira. Berapa ni? 500 kati. Sudah. 1 kati berapa bukan kilo. Gram. Berapa gram? 600 tak? 600. Kira berapa kilogram?
Kalau nak kira kilogram. Tapi itulah tak logik timbang. Nak timbang kat mana air? Banyak berat-berat pula tu. Boleh timbanglah sekilo-sekilo. Sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Tu lah. Maknanya 1 liter lah tu. Okey. Kati, biar kita baca dulu. Dan telah ditakdirkan oleh mereka, telah dikaji. Dia telah dibuat dibuat ukuran lah. Dah buat kajian. Mereka para ulama akan dia dengan 5 qirbah daripada qirbah Hijaz. Lagilah tak boleh tak kerti benda main qirbah-qirbah dia orang punya. Tak apalah, saya dah ambil dah daripada beberapa kitab, kita tukar terus. Kalau bekas 1 hasta 1/4. 1 hasta tambah lagi 1/4 hasta. Sini. Ni 1 hasta tambah ni. Ni apa ni? Nak buat kolah dia. Ni 1 hasta kat sini. 1 hasta tambah 1/4 hasta lagi. Sini. Besar ni. Apa dia panggil? Lebar tu pun sama 1/4 1 hasta 1/4 lagi. 1/4 hasta. Pakai tangan ni je. Dalam pun sama. Dalam 1 hasta tambah lagi 1/4 hasta. Itulah dia 2 kolah. Dah tolong kira lah. Dalam kitab-kitab ada yang kata 1 hasta 4 jari. 1 hasta tambah 4 jari. Begini pun sama, begini pun, dalam pun sama, semua sama. Ataupun kalau dulu punya kira 13 tin minyak tanah. Jadi masalah minyak tanah dulu besar, sekarang kecil kan. Makin mahal sekarang. Jadi masalah juga kat situ. Sini minyak tanah dulu. Jadi masalah jugalah sebab saya tengok minyak tanah kecilnya. Dulu kan yang gitu. Benda tinggi, yang ni kecil sikit lah. Dia kata tak cukup liter ni. Sekarang punya. Jadi orang dulu kata 13 tin minyak tanah pun tak boleh nak pakai jugalah sebab tu tin dah berubah. Dari segi inci lah, inci senang. Kita 23 inci lebar, panjang, dalam 23 inci. Mudah-mudah 2 kaki terus lah, 24. Mudah-mudah lah, tapi tepatnya 23 inci sini, gini, dalam sama. Ataupun 60 cm. 60 cm, dalam pun 60 cm. Atau kalau bulat dia punya diameter 19 inci. Kalau bulat. Sebab bulat payah nak kira. Tadi petak. Bulat, diameter dia 19 inci, dalam dia 46 inci. Taklah banyak, taklah besar sangat. Kalau liter, 230 liter. Ataupun 52 gallon. Tu saya dah cari siap-siap dah. Cari fikmah haji, macam-macam kitab dah cari. Tengok fatwa mufti-mufti. Adalah khilaf sikit, beberapa, sikit-sikit lah. Habis. Dan jika jatuh minyak sapi atau air yang sedikit umpamanya oleh najis. Alamak, ni apa benda pula ni? Ini bab lain, ni bab sama juga. Dan jika jatuh minyak sapi atau air yang sedikit umpamanya oleh najis yang tiada. Yang ni yang jawab soalan tadi. Siapa soal tadi? Kena baca juga. Saya ingat nak wallahu alam dah. Dia kata masuk cicak tadi kan? Tu. Dan jika jatuh minyak sapi atau air yang sedikit seumpama oleh najis yang tiada kelihatan pada penglihatan yang mu'tadil, atau jatuh ke dalam yang demikian itu oleh bangkai yang tiada baginya darah mengalir. Tu lah, cicak. Seperti kala dan cicak, dan padahal tiada mengubahkan dia, maka iaitu tiada menajiskan dia. Binatang yang tak ada darah mengalir ni macam kalajengking, lipan, dia tak ada darah mengalir. Yang macam ada darah mengalir ni macam tikus, okay? Serangga lah kita panggil, serangga kecil-kecil tu, dan termasuklah cicak, kalajengking semua. Ular darah mengalir. Bila dia bangkai, bukan hidup tak apa, bangkai jatuh dalam air yang sedikit. Kalau air banyak, selesai lah. Lebih 2 kalau air sikit, maka kekal mutlak. Sebab dia jatuh sendiri. Ataupun jatuh dalam minyak sapi. Contoh dia bagi minyak sapi, dia nak bagi tahu macam benda yang pekat, benda yang likat. Jatuh, ambil je cicak tadi, buang je, boleh makan. Macam asura, macam tu kan. Surah tu kan. Macam bubur yang pekat-pekat, bukan bubur yang cair, bubur yang tu. Ambil je. Macam mentega, margarin. Jatuh, bangkai cicak, bangkai kala dan seumpamanya, buang itu aja. Buang itu aja boleh. Malah kalau dia masuk dalam air pun tak ada masalah. Air yang sikit pun tak ada masalah. Dengan syarat tak mengubah air lah. Masuk dalam air, apa dia ni? Cicak apa sebagainya. Air kurang 2 kolah, tak ada masalah. Kekal mutlak. Sebab dia masuk sendiri. Kalau kita masukkan, baru jadi mu'tal najis. Habis kat situ. Nak kena berhenti kat situ. Dan faslun ada 2 fasal. Halal dipakai akan segala perkakas yang suci daripada tiap-tiap perkakas melainkan emas dan perak. Perak tak boleh pakai ya. Tak boleh pakai buat minum, buat makan, buat pinggan. Tak boleh. Pakai ni lelaki tak boleh, perempuan boleh. Ni pakai ni akan datang. Kemudian kita akan bahas akan datang
najis anak Adam, kemudian ikan belalang, kemudian kulit bangkai, kemudian samak. Dia akan bahas sampai habis. Jadi faslun, dan halal dipakai akan segala perkakas yang suci daripada tiap-tiap jenis perkakas. Wallahu alam. Sudah dengan tasbih kafarah dan salatun subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu